Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang kita memujinya, kita memohon pertolongan dan pengampunan darinya. Yang kita memohon dari teruknya jiwa-jiwa kita dan keburukan amal-amal kita. Saya bersaksi bahawasanya tiada ilah yang hak untuk disembah melainkan ianya, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada sekutu baginya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. Ayat ini Allah beritahu kita kena betul-betul bertakwa kepada Allah, takutkan Allah, betul-betul faham apa yang Allah nak, apa yang Allah larang. Dan juga Allah sebutlah sekali ini, maknanya kita ni jangan syirikkan Allah, kena mati dalam Islam. Menunjukkan kalau ayat ni, sebab Allah tahu kita ni pun Islam, ramai orang Islam, adalah orang Islam yang akan meninggal dalam keadaan bukan Islam. Dan sesi ni sebenarnya antara poin-poin yang saya bawa dalam sesi ini, banyaknya ada yang cerita tentang Muslim boleh menjadi syirik lah. So daripada apa yang saya share ni, insyaAllah boleh jadi panduan kepada kita, insyaAllah. Dan kita, supaya kita ikutlah apa yang Allah sebut ni, yang kita baca ni kan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kita mati, janganlah kamu mati kecuali dalam Islam. InsyaAllah kita ambil iktibar dan juga kita ambil pengajaran, dan kita betul-betul faham, elakkan perkara yang boleh syirikkan kita, terutama kita dah Islam lah. Sebab orang Islam ni dia ada blind spot sikit, sebab dia dah lahir Islam kan. Okay. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai segala manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya dan berkembangbiakkan dari keduanya kaum lelaki yang banyak dan kaum wanita. Maka bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, hubungan di antara keluarga ya. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengasihimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nescaya ia akan perbaiki untuk kalian amal-amal kalian. Tempat yang Allah beritahu, kalau kita ni bercakap benar, Allah akan baiki amalan kita. Sebab dengan kebenaran tu, dengan tak takutnya cacian manusia dan berkata benar, banyak perkara yang Allah bagilah kepada manusia, kepada orang Muslim, insyaAllah. Dan Allah bagi amalan kita ni, maksud dia Allah bagi buka ruang untuk kita faham amal-amal yang berkualiti lah. Tidak melalui amalan-amalan yang bid'ah. Tapi dengan syarat kita kena banyak ucapkan perkara yang benar, insyaAllah. Dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan ampun dosa-dosa kita. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka baginya kemenangan yang besar, insyaAllah. Amma ba'du, fa inna aslaka hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adapun setelah itu, sesungguhnya sebenar-benar kalam, perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yakni Quran lah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah yang sahih. Sedangkan seburuk-buruk suatu perkara adalah perkara yang diada-adakan, yakni muhdats. Dan setiap muhdats itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu neraka tempatnya. Jangan kita takut hadis ni, sebab hadis ni adalah hadis yang Nabi sebut. Tengok ni,
Kalimat ini disebut dengan khutbatul hajjah, sahih dengan diriwayatkan daripada Rasulullah SAW dan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ini semua ulama hadis. So ini hadis sahih, Nabi sebut perkataan yang saya baca tadi ketika Nabi nak mulakan majlis baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam ni Nabi sebut tentang perkataan bid'ah. So kalau tengok hari ni saya rasa perkataan bid'ah ni adalah perkataan yang sangat-sangat dimusuhi oleh banyak orang lah. Cuma kita, sebab minggu lepas pun kita ada sebut yang agama, 2 minggu lepas kita akan sebut agama ni adalah nasihat kan. So agama ni nasihat. Orang nasihat kita kalau kita buat amalan yang bukan ibadat, yang sudah pada sunnah sahih, dan orang berkata yang bid'ah, maka kita, kalau kita benar-benar takwa kepada Allah, atas ni kan kalau takwa kita kata sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Sebab saya nak ambil dengan ni, dia kata apa? Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka maka baginya kemenangan yang sangat besar, yang besar lah. So kita nak kita ni hidup dalam landasan ikut kaedah Nabi daripada apa yang Allah nak kita buat lah, insyaAllah. Bukan mukadimah. Format tazkirah, pendahuluan, ada perkara umum, tapi saya nak ulang last week, 2 minggu lepas punya hadis lah, buat summary sikit. Homework lah, buat ni sikit. Nombor 3, kita baca hadis 40 Nawawi, sambung lagi, kita baca 4 hadis hari ni. Ada soalan dan penutup. Cuma dalam ni saya kira-kira hadis yang akan saya share ni ada dalam lebih pada 13 hadis kita akan baca hari ni, insyaAllah. Hadis yang sahih. So, kita boleh ambil manfaat daripada sesi kali ini, insyaAllah. Okay, sebagai mukadimah, saya baca lagi, ulang lagi baca pendahuluan pada setiap sesi lah. Saya baca laju-laju. Pertama, pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. So ini kata kunci dia. Tunjang ataupun akar, foundation. Indonesia, ini kata pondasi. Ini kita nak supaya Allah fahamkan kita tentang agama. Antara asbab nak kepada faham, doa. Kita belajar kan, kita tengok, fahami perkataan yang kita doa tiap hari kan dalam solat, ihdinas siratal mustaqim tu. Kita doa supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan apa? Tapi Allah dah sebut dah kalau ikut. Sebenarnya kalau kita faham kat sini pun kita dah tahu dah. Yang paling benar adalah Rasul dan Allah. Yang sahih lah. Kena faham yang sahih daripada Nabi. Yang tu paling besar. Kalau kita boleh faham konsep tu, maka kita akan terjaga. Cuma tengok apa yang Allah sebut dalam ayat ni. Yang perkata benar tadi. Ucaplah perkataan yang benar. So, ini kebenaran ni sebenarnya bila Allah sebut macam ni memang payahlah kita nak sebut. Sebab kadang-kadang sebut benar-benar ni adalah bercanggah kita dengan masyarakat, contohlah. Sebab kita dah akhir zaman ni ke belakang. Dan Nabi kata akhir zaman nanti Allah matikan ulama'-ulama'. Sebab biasalah kita kan, kalau orang buat prosedur tu kan, kita fahamlah orang yang buat prosedur, dia faham prosedur tu. Bila dah lama-lama orang tak tengok ilmu ataupun kefahaman dalam tu, kenapa, the intent, the philosophy of design, filosofi kenapa kita buat sesuatu prosedur tu ataupun sesuatu plan tu, orang tak faham dah. Orang ambil atas maksud literal, atas maksud apa yang dia baca dah. Dah banyak dah hilang agama. Yang paling baik adalah kita kembali pada Allah dan Rasul. Dan Rasul ni maksud dia kembali kepada yang sahih lah. Cuma hari ni jadi pelik sikit bila sahih, bila sebut sahih, dia jadi orang akan mengelak lah. Orang akan mengelak lagi. Dan nampak buruk benda kita nasihat kepada orang supaya ikut yang sahih. Nampak buruk. Which is tak bagus lah. So kita nak faham tentang agama. Kita nak, matlamat kita ini nak faham tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nombor 2, anjuran berdakwah dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperolehi unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Okay, dah ada ilmu, dah faham, kita dakwah, insyaAllah. Nombor 3, ayat Quran ini nak ceritanya ancaman kepada mereka mengajar tanpa ilmu. Ini sempadan kita supaya kita tidak keluar batasan. So kita baca ayat ni. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan syirik kan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu,
dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa saja yang kamu tidak ketahui, yakni berbicara tentang Allah tanpa ilmu. So ini ya sempadan kita. So yang pertama, kita belajar untuk faham. InsyaAllah hasil sesi ini kita menuju kepada matlamat ni. Nombor dua, daripada ilmu yang terdapat insyaAllah kita dakwahkan orang ni. Dakwah dari kita dulu, tapi dakwah dari kita ni dari konteks kita belajar lah. Lepas tu dakwah orang yang dekat-dekat dengan kita dan seterusnya lah. Dan lepas tu ada sempadan ini, sempadan dia. So kena tahu dulu ilmu baru kita belajar. Sama dengan mukadimah lagi, kita nak menuju kebijaksanaan sebab kita tak bingung kalau kita dengar tentang kematian ni, insyaAllah hati kita akan jadi lembut lah. Dan kita tahu lah kita ni banyak benda yang lara kan hidup kita kan. Kita ada gadget-gadget kita ada kerja kita. Macam-macam lah sekarang dah boleh keluar, kita boleh keluar, pergi mall, pergi macam-macam tempat kan. Kadang-kadang dia melarakan kita lah. Sekarang ni pun Masjid Suruh dah start nak buka kan. Tapi masih lagi belum sempurna macam dulu lah. So insyaAllah daripada hadis yang saya nak baca nanti dapat kita ambil iktibar dan mengingati kita tentang kematian. Dan bila kita ingat mengenai mati ni, dia ada manfaat yang besar nanti sebab seluruh kehidupan kita yang pendek ni sebenarnya matlamat dia untuk kehidupan selepas mati yang kekal. So, kalau boleh kita gunakan, manfaatkan setiap masa, tapi mustahil lah kan, kita manusia kan. Banyaklah buat benda lara. Cuma sekali-sekala tu kita ingatkan kematian dan Allah bagi kita banyak pahala supaya bekal kita bawa nanti cukuplah insyaAllah. Sebaca hadis itu Nabi SAW bersabda, perbanyakkan mengingati pemutus kelazatan, yakni kematian. Dalam sesi ni saya buat tiap minggu, ni last week tak buat, menunjuk kita dalam konteks untuk mengikuti sunnah yang Nabi sebut ni, memperbanyakkan mengingati pemutus kelazatan. Dengan hadis yang kita baca ni, supaya kita mengingati kematian, masuk dalam maksud yang Nabi nak ni. Perbanyakkan mengingati pemutus kelazatan. So insyaAllah, hadis ni adalah menyokong ataupun nak buat apa yang Nabi suruh ni. Kita banyakkan ingat mati insyaAllah. Nombor dua, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling cerdik? Ia kembali bertanya, orang tadi bertanya, orang Ansar bertanya. Beliau bersabda yang paling banyak mengingati kematian, yang paling banyak mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Ini yang paling cerdik lah. So kita kena banyak. Nabi kata yang paling cerdik. Hadis ni ada sahih. So, InsyaAllah slide ini memang saya akan letaklah setiap minggu supaya kita dapat manfaat daripada peringatan Nabi kepada kita untuk kita ingat kepada mati. Sebab bila kita mati nanti tak ada peluang dah untuk kita kembali, untuk kita buat lagi benda baik, untuk kita untuk kita beristighfar ataupun bertaubat balik. Tak ada ruang langsung dah. So kita banyak ingat mati supaya dengan ingatnya kita mati, kita banyaklah istighfar, kita buatlah sedikit-sedikit amalan ibadat insyaAllah. Sekejap So hadis sahih. Okey. Dan pergi balik gambar yang saya ambil daripada internet ni, inilah perjalanan kita. Ini dalam masih lagi bab perbanyak mengingati kematian. Kita sekarang ni di alam dunia, InsyaAllah, bukan insyaAllah, memang confirm kita akan mati lah. Kita akan mati, kita akan masuk. Dan Allah tak izin pun kita tak mati kan. Allah memang takdir kita akan mati. Kita akan mati, kita akan berada di alam kubur. Dan dalam ni, dan Nabi sebutlah apa benda yang yang boleh bantu kita di alam kubur. Perkara yang kita buat sekarang ni adalah perkara yang boleh bantu kita ke alam kubur lah insyaAllah. Lepas tu akan berlaku kehancuran alam semesta, hari kebangkitan. Dan banyak lagi event-event ni. Dan akhirnya kita nak ke syurga insyaAllah. So kita nak apa yang kita buat hari ni, masa hidup kita ni, supaya menjadi bekal kita untuk kita menuju perjalanan yang panjang ni, menuju ke syurga insyaAllah. Okey? Kita ulang gaji hadis minggu lepas. Saya baca laju-laju je hadis ni. Last week kita ada baca hadis ke-7 ni. Daripada Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata kepada siapa? Beliau bersabda kepada Allah dan kitabnya, Rasulnya dan juga kepada pemimpin kaum muslim dan rakyatnya. Hadis ini ceritanya, maksud dia, Islam berdiri tegak atas upaya saling menasihati. Kan macam saya sebut tadi,
Macam sesi ni pun sebagai sesi tazkirah untuk kita nasihat menasihati lah. Dan juga kalau tengok maksiat ataupun nasihat orang supaya orang tu berakhlak baik, dan kita cuba nasihat mereka. Dan akhlak kita pun kita kena latih diri kita lah. Bila orang nasihat kita kena latih diri kita untuk terima. Macam bagi feedback kan. Sekarang dalam Petronas pun kita nak pakai kaedah yang sama lah. Tapi bagus jugalah daripada sebenarnya pengalaman praktis ni, dia akan jadikan kita lebih senang nak hadapi ataupun nak react kepada situasi tertentu. Dan dalam keadaan tu sebenarnya kalau ikut dalam apa yang Ustaz sebut, event tadi yang saya kata bila dia tahu nak react, bagaimana nak react dengan cara yang baik lah. Itu dalam konteks alim, orang yang cerdik, orang bijak dalam agama. Sebab dia boleh praktis, dia boleh gunakan ilmu teori dia kepada dunia dia. Bila berlaku, apa reaction dia lepas tu kan. InsyaAllah kita dapat ilmu, kita cuba praktis. Dan tahulah apa nak buat ketika tertentu. Dan nasihat ni kita kena terima lah. Kita bagi nasihat dan kita kena belajar terima nasihat. Hadis nombor 2, hadis ke-34 daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. So nak bagi tahu dalam konteks nasihat tadi, nasihat tu boleh, kalau ni yang maksiat lah, benda maksiat atau benda bid'ah. Kita nak ubah ada 3 kaedah, tapi rendah kaedah adalah tolak dengan hati, benci lah. Kita benci, maknanya itu paling rendah iman. Tapi kalau kita ada kudrat, kita ada tenaga, kita ada confidence level tinggi, kita cuba ubah dengan perkataan, cuba nasihat dengan elok-elok. Dan paling tinggi adalah dengan tangan. Dan tangan ni dia ada syarat lain-lain lah. Kalau kita ada kuasa, macam anak-anak kita kan, kita ada kuasa atas mereka, kita ubah dengan tangan. Contohnya dia buat maksiat, kita stopkan dia dengan tangan. Tapi kalau orang luar, kalau tak boleh dengan tangan, kita cuba ubah dengan lisan. Dan benda ni pahalanya besar. Kena fahamlah bila kita cuba ubah orang ataupun cuba nasihati orang, implikasi dia ada. Macam Nabi dulu di Mekah dan di Madinah, mostly di Mekah lah, Nabi cuba ubah dengan tangan, dengan lisan semuanya lah. Tapi penentangan yang sangat kuat daripada musyrikin Mekah. So kita kena ingatlah benda tu, tapi Allah balas kita dengan pahala yang sangat besar. Okey, nak masuk topik pada hari ini, saya pause kejap kalau ada soalan ataupun ada apa-apa kawan-kawan nak share, insyaAllah. Cik Azwan dia, Cik Azwan. Ada bos. Oh ya, sorry. Tak ada soalan, tak ada apa nak share, saya sambung Okey, kalau tak ada, kita Okey, nanti masuk je, kalau tak faham ataupun nak discuss, masuk je, tanya je soalannya, sebab rasa interaktif sikit, rasa sebagus sikit lah, at least saya pun tak rasa bercakap dengan skrin lah. So kita masuk balik topik hadis 40 Imam An-Nawawi. So kita pakai kitab ni saya dah letak dalam chat tu, ada PDF version, cuma hari ni kita akan ambil 4 hadis. Sambungan daripada yang minggu lepas So minggu lepas kita dah cerita hadis yang kelabu ni. So minggu ni yang kelabu belah kanan ni, 3 hari minggu lepas kita dah cerita hadis nombor 4, hadis 7 dan hadis 34 So hari ni kita nak cerita hadis 10, hadis 19 yang hijau ni. Hadis 24, hadis 42. Tapi hadis dia adalah hadis 42 ni. Hadis ni jadi hadis yang prime dan yang lain ni akan backup hadis yang 42 ni. Okey. So kita baca hadis 42 dulu. Saya baca. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman. Okay. Hadis ni bila ada perkataan Allah Taala berfirman, hadis ni dikategorikan sebagai hadis qudsi, Qudsi, qudsi Hadis qudsi ni bila Nabi cerita tentang apa yang Allah bagi tahu Nabi. Dan hadis qudsi ni bukan ayat Quran lah. Cuma wahyu Allah bagi tahu Nabi yang bukan Quran lah, ayat qudsi ni. So kalau kita baca bahasa Arab ni tak dapat pahala macam pahala baca Quran tak dapat lah. Tapi ada hadis yang hadis kursi. So, soalan lain kalau orang tanya, adakah hadis kursi ni ada tak yang palsu? Ada. Hadis kursi ni ada orang yang reka. Ada tak yang dhaif? Ada orang yang perawi ada problem, ada. Hadis kursi ada tak yang sahih? Ada ya. Yang saya baca ni adalah hadis kursi yang sahih. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku
dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapa pun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, nescaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunannya. Riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadisnya hasan sahih. Okey, saya cerita tentang teknikal dululah hadis ni. Imam Tirmizi ni, kalau baca kitab dia, kitab hadis Imam Tirmizi lah, Sunan At-Tirmizi. So Imam Tirmizi ni dia letak status hadis. So kalau kita tengok mana-mana, kalau perasan lah baca mana-mana kitab, yang kitab tu memang dia tak letak status lah. Kalau tengok yang Imam Tirmizi, mesti dia akan letak. Dia akan letak, Imam Tirmizi akan tulis lah hadisnya hasan sahih, hadisnya hasan gharib, hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Dan ada juga kelas hadis yang lain, kalau boleh refer lah, boleh tengok sikit lah, boleh buat rujukan lah, sebab ilmu hadis ni sangat penting juga, sebab dia adalah ilmu yang boleh tahu, boleh ajar kita bezakan yang mana sah, yang mana tidak lah, insyaAllah. Okey, hadis ni cerita, ada beberapa perkara ni, saya cerita dulu kat sini. Allah beritahu Nabi, Allah kata, orang ni, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, mana Allah kata Allah akan ampuni kita, Allah tak peduli berbanyak mana dosa. Tapi syarat dia sini, ada syarat dia. Dia kata berdoa kepadaku, memohon kepadaku, itu syarat dia. Nombor dua, Allah kata, kalau dosa sebanyak awan di langit, banyaklah kan. Kalau kita minta kepada Allah, Allah akan ampun kita. Lepas tu Allah beritahu lagi, wahai anak Adam, sesungguhnya, kalau kita datang kepada Allah, dosa sepenuh bumi, tapi tidak syirikkan Allah. Dia tak syirikkan Allah. Saya sebut sekali lagi, dan orang ni tidak syirikkan Allah, dan Allah akan ampunkan dosa dia sebanyak tu. Dalam slide seterusnya, saya nak tunjuk, biar kita nampak besar mana dosa ni, kan. Saya ambil dalam Google tadi, Allah kata, kesalahan sepenuh bumi, maknanya, kesalahan kalau ikut surface area bumi ni dalam 510 million kilometer square. Kalau tengok Malaysia ni dalam 329,000 kilometer square. So maknanya besar lah kan, dosa, maknanya dosa yang sangat banyak. Supaya kita dapat, kenapa saya ambil ni, supaya kita dapat appreciate lah kadang-kadang kita baca hadis ni, sebab ini pengalaman saya lah, saya rasa bila kita baca hadis, kita tak dapat maksud apa yang Nabi nak sebut, ataupun tak dapat nak relate dengan diri kita, kehidupan kita, kalau kita baca hadis. Sebab banyaknya kita dengar sebagai teori je kan, kita dengar teori-teori, tapi lepas tu katalah kadang-kadang bila kita buat kebaikan baru kita relate dengan hadis. Sepatutnya hadis mendahului akhlak kita, sepatutnya lah. Kalau kita buat baik, memang kita kata, oi, Nabi kata kita kena bersedekah. Kita sedekah dulu, sebab kita tahu Nabi suruh bersedekah. Tapi kadang-kadang kita buat, kita sedekah dulu, kita kata, wah ada dalam Quran lah, suruh sedekah. Kita dah sedekah dah tadi. So, yang mendahului itu bukannya agama duduk ke depan. Tapi saya tak tahulah hukum ni macam mana kan. Yang tadi itu cuma kita nak letak diri kita ni sebagai sebagai pengajaran lah, sebagai iktibar. Kita dapat ilmu, daripada ilmu baru kita buat macam tu. Dan juga kaedah yang ustaz saya ajar jugalah. Tak tahu jangan buat. Dalam beribadat kan, dapat dalil, dapat hadis, tengok buat rujukan, tahu baru buat macam tu. Contoh. Dan baru kita mencapai matlamat. So hadis ni Nabi cerita, orang tu datang dengan Allah tidak syirik, dosa dia sepenuh bumi. Besar lah, maknanya banyak dosa dia, Allah ampun dia, syarat dia tidak syirik. Yang atas ni, Allah sebut, dosa-dosa dia sebanyak awan di langit. Ini, orang ni, kalau tengok ini, saya Google, dia kata, awan ni ada 67% di permukaan bumi ni. Kalau ni lah darab 70% lah lebih kurang kat sini kan. Sumpah ni banyaklah awan atas bumi ni kan. Banyak awan, orang ni datang, dosa banyak sangat, dia minta ampun, Allah ampun. Allah kata, aku tak peduli. Allah kata. So maksud dia, kalau kita ni, sebagai rahmat Allah Ta'ala kepada manusia, kepada Muslim ni, kalau kita lah rasa banyak dosa kan, memang banyak dosa lah, tak perlu rasa pun. Saya lah banyak dosa, kita minta ampun dengan Allah. Kaedah dia, nanti saya cerita lepas ni, ada beberapa syarat lain yang boleh tolak lah doa tu. Ataupun kalau kita tak buat lah benda tu, insyaAllah Allah
Allah akan ampun dosa kita. Dan juga kita kena faham, benda ni kadang-kadang kita tak berapa rasa percaya kan. Sebab kena hati-hati sebab benda ni adalah kan rukun iman kan, beriman kepada Allah kan. So apa yang ataupun beriman kepada Nabi dan Rasul kan. Rasul bagi tahu kita hadis ni, percayalah sepenuh kepercayaan kita. Allah akan ampun dosa kita. Kita minta angkat tangan, yang syarat-syarat saya akan sebutkan nantilah. Angkat tangan minta ampun Allah, Allah ampun. Confirm Allah ampun. Kita jangan fikir yang kalau Allah tak ampun macam mana? Bila kita ada perasaan macam tu, maka ada masalah iman kita sebenarnya. Sebab kita tak yakin dengan apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut ni. Yakinlah apa yang Nabi sebut. Sebab tu saya sebut tadi, kita faham sesuatu kadang-kadang secara teori saja. So kita nak memahami agama ni, biar kita rasa dalam jiwa kita, dalam kehidupan kita agama ni. Biar kita rasa perbuatan tu. Biar dia duduk seperti nafas kita lah, hirup keluar kan. Kita rasa agama tu ada. Baca hadis, rasa dekat dengan kita. Dan sebab tu kalau kita baca banyak hadis, kita dapat rasa Nabi tu kan, Nabi bercakap. Kan kita rasa Nabi, kadang-kadang Nabi marah, Nabi tak marah. Ada hadis yang cerita Nabi merah muka ketika dia bagi khutbah, ketika dia marah. Nabi gelak. Bila kita dengar benda-benda macam tu, kita rasa, kita kenal lah Nabi kan, kita boleh faham lah. Dan kita nak buat sesuatu yang buruk, mungkin kadang-kadang kita tinggal Allah. Hadis itu Nabi kata tak boleh buat ni, Allah tak nak buat lah. Dan sampailah maksud dia, matlamat agama nak supaya kita, macam kita sebut yang awal tadi kan, sebenar-benar perkataan adalah kalamullah, sebaik-baik perkataan adalah daripada hadis Nabi tadi kan. Kita telah mengambil hadis yang kita baca tadi dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita boleh, harapannya boleh fahamlah apa yang saya sebut kan. Okey, nak tunjuk kat sini sebenarnya, dosa banyak mana pun, angkat tangan Allah akan ampun insyaAllah. Okey, 16 ni, okey, ini yang saya ambil daripada, saya buat research sedikit dan saya pernah lah ambil kelas ni, cuma saya dapatkan apa yang saya tahu je lah. Mungkin ada lagi tapi bolehlah kalau ada, kawan-kawan boleh share. Pertamanya Allah kata, doa ni, dalam hadis ni Nabi beritahu doa ni Allah Ta'ala akan ampun walaupun dosa sepenuh bumi. Tapi dalam ni kira sepenuh bumi ni dengan tidak syirik lah, ni syarat-syarat dia tidak syirik lah kat sini kan. Yang Nabi sebut ni dosa dia sebanyak awan di langit, banyak lah tapi tak boleh nak imagine lah, banyak lah kan. Nombor 2 ni ni penting, syarat-syarat doa diterima. Jadi kita nak kena ambil masa sikit kat sini. Pertama, saya nak angkat doa lah ikut pada kaedah yang Nabi sebut kat dalam ni kan, kita kena berdoa lah. Doa ni boleh angkat tangan, boleh tak angkat tangan lah. Cuma lagi afdal dia angkat tangan berdoa. Dan berdoa ni pula ada tempat dia. Kita tak angkat tangan masa doa, masa tengah solat sujud kan. Yang tu memang tak boleh angkat tangan sebab memang tengah sujud lah. So, kena ingatlah maksud saya bagi contoh tu, maksud dia ada adab kaedah dia. Kita tak boleh kata doa ni setiap tempat kena angkat tangan, tidak. Doa ni dalam solat tak angkat tangan pun. Kalau sebelum ada hadis yang sahih Nabi kata, antara tempat mustajab doa adalah ketika antara ayat akhir tu dah habis innaka hamidum majid, in between innaka hamidum majid dengan salam pertama tu Nabi sebut. Masa tu tak angkat tangan kan, kita masih dalam keadaan solat kan. So kena ingatlah, saya cerita tu sebagai konsep lah supaya kita faham. Nombor 2, tidak syirik. Ini penting. Tidak syirik ni saya ada slide-slide tapi ni saya akan tunjuk laju je. Yang lama-lama ni cerita acara sesat semua kan. Yang saya recycle yang lama-lama. Sebab kenapa saya fokuskan banyak kat sini? Sebab sebagai Muslim, kita selalu take things for granted lah perkara syirik. Macam saya selalu sebut lah, apakah beza kita ataupun dekat mana ujian kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muslim? Contoh kat sini kan. Non-Muslim ni, dia contohnya ibu bapa dia adalah non-Muslim kan. Kadang sekeliling pula non-Muslim. Ujian, ada ujian dengan ada timbangan amal dia dah mati, selepas mati dah. 3 ni beza dengan orang Muslim macam kita kan. Kita ibu bapa Muslim, keadaan sekeliling pun Muslim. Ada juga ujian. Habis dekat mana yang adilnya Allah Ta'ala? Allah Ta'ala adil ni macam logik akal kita fikir. Katalah Allah bagi ujian kat saya pada skala 10 lah. Takkan Allah nak bagi ujian dekat orang non-Muslim pada skala 60? Tak kena lah, mesti 10 dengan 10. Tapi sum up daripada ujian, daripada kesemua ni, dekat mana ujian pada kita, pada Muslim? So kalau tengok pada apa yang saya tulis ni, memang dekat ujian. So ujian kita ni berat lah maksud dia. Sebab dia nak balance up dengan dah orang-orang kafir ni, non-Muslim, pada non-Muslim, tu dekat ujian. Ujian ni pula kita selalu terlepas pandang. Sebab kita dah rasa dah Islam kan, duduk dalam Islam. Orang ustaz datang mengajar. Kita tak, kadang-kadang syirik tu datang dengan bentuk yang sangat halus daripada orang agama juga. So kat situ kita kena channel sikit lah supaya kita tidak
tidak syirik. Kita takut kat sini, kalau kita masuk syirik, maka Allah Ta'ala tidak ampun dosa kita ni. Kalau kita tidak syirik, kalau kita syirik, maknanya Allah tak ampun. Kalau kita tidak syirik, dosa banyak mana pun Allah akan ampun, insyaAllah. Nombor 3, tidak makan makanan haram. Ini hadis minggu lepas. Ya. Jadi doa antara syarat supaya Allah terima adalah tidak makan makanan haram. Jadi kita kena keluarlah daripada syubhat makanan haram. Tengoklah dekat kedai ada tanda halal, kita makanlah kan. Dan juga benda-benda macam rasuah kan, duit curi kan. So kita lari jauh. Nombor 3 yang riba tu, duit daripada riba tu kan. Itu pun termasuk dalam benda haram tu. So kita kena keluar daripada syubhat semua tu. Kalau bab riba ni contohnya macam ni saya nak sebut lagi yang EPF, KWSP kan. Minta rakan-rakan pergi tukar jadi akaun yang Islam tu. Akaun yang apa? Syariah compliance tu ada 2 kan, konvensional dengan syariah. So tukarlah kepada akaun syariah. Nombor 2, akaun bank. Ini simple tapi kadang-kadang kita tak buat pun. Akaun bank kita gaji kita kan. Masuklah CMB Islami ataupun Maybank Islami. Tutuplah akaun yang lain. Nak mudah je. Okey, nombor 4 ni. Tidak doakan dosa. Ni ada hadis lain. Saya akan cerita hadis ke bawah ni. Maknanya dalam doa tu tidak doakan dosa kepada orang lain lah. Nombor 5, tidak memutuskan silaturahim. So kita baca hadis dia. Saya tak go through ni, saya cuma nak tunjuk je. So hadis tambahan ni saya baca. Daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa, melainkan pasti Allah memberikan kepadanya, atau Allah menghindarkan dari keburukan yang sebanding dengan doanya, selama ia tidak mendoakan dosa atau memutuskan silaturahim. Lalu seseorang berkata, kalau begitu kita akan memperbanyakkan doa. Bila berkata, Allah lebih banyak memberi dari apa yang kalian minta. Maksud dia kat sini, kita ambil iktibarlah manfaat daripada hadis ni. Pertama, tengok ni doa seorang Muslim dikabulkan dengan 3 cara. Satu, Allah Ta'ala akan kabulkan doa dia. Teruslah maksud dia kalau kita minta supaya, contohlah kan kita minta Allah Ta'ala, contohlah kita ada hutang, Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala lunaskan hutang kita. Allah bagi terus. Mungkin rezeki datang daripada mana-mana lah Allah bagi dan kita bayar hutang tu. Nombor 2, ditunda atas doa kita tadi dan diselamatkan dari bala sesuai dengan keadaan. Contohnya tadi yang hutang tadi tu Allah Ta'ala tak bagi. Tapi dari bab ni benda gaib kita tak tahu sebab andaian saja. Kemungkinanlah hari tu mungkinlah ada petir ke apa ke, ataupun aksiden ke apa yang Allah Ta'ala elakkan kita daripada musibah tadi. Kan macam COVID-19 ke apa kan, Allah Ta'ala elakkan kita daripada musibah tadi. Tapi daripada doa kita. Mana doa yang kita baca tu, boleh jadi Allah bagi, boleh jadi Allah hindarkan kita daripada bala sesuai dengan kadar dia. Nombor 3, disimpankan untuk hari kiamat. Nombor 3 ni, Allah tak bagi atas dunia ni, Allah bagi kat kiamat nanti. So maksud dia doa ni, apa yang kita doa, pokok mana pun ada manfaat kepada kita. Sama ada di dunia, secara terus, ataupun secara kita tak nampak, ataupun selepas mati nanti. Cuma Nabi sebut sini, kita tidak mendoakan dosa untuk orang lain lah. Ini dosa ni saya ingat, dosa untuk kita pun lah, maybe kita doa. Tak ada lagi orang doa dosa, tapi dia pun tak tahu kan. So kita tak doa dosa lah. Dan juga dia tak memutuskan silaturahim. Silaturahim ni bergaduh sama adik-beradik, bergaduh sama mak kita kan, mak ayah kita, bergaduh dengan pakcik-pakcik makcik. So tak maulah. Silaturahim ni lah hubungan rahim nenek kita, anak-anak kita dan juga pakcik-pakcik kita lah. Dia bukan jiran-jiran tahu silaturahim ni. Silaturahim ni dalam kekeluargaan kita. Okay, nombor 2, hadis nombor 2 ni kita baca lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin yang akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahawa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. So ada juga syarat dia, selain daripada tidak buat dosa, tidak memutuskan silaturahim, tak boleh hati yang lalai. Saya ambil satu contoh lah, tapi jangan marahlah, saya pun terasa juga kan bila sebut ni. Hadis ni ada yang sahih. Doa ada hati yang lalai ni macam contoh lah, tapi maaflah saya sebut. Kalau kita pergi mana-mana tempat, solat kan, surau ke mana, kita tengok kan ramai manusia yang angkat tangan doa sama-sama dengan imam kan. Kadang-kadang kita tengok orang yang berdoa, yang angkat tangan belakang tu, hati dia lalai pun.
Pertama, satu kita tak faham pun apa yang imam tu sebut kan dalam bahasa Arab semua kan. Nombor dua, ialah duduk kat belakang macam kita lah hari ni solat Jumaat kan. Saya sendiri pun kadang angkat tangan tak tahu lah apa yang minta. Tapi kadang-kadang saya doa sendiri dalam hati saya lah apa yang saya nak. Sebab kita tak faham apa yang imam sebut. Cuma syarat untuk doa ni supaya Allah terima, hati kita kena minta apa yang kita nak tu, apa yang kita nak tu, apa yang kita seru tu lah kan. Tapi kalau hati kita lalai duduk angkat tangan, tak mabul lah doa tu. Kadang kita ingat kan, contohnya orang doa kepada sesuatu lah, orang ramai, kita kata ramainya orang aminkan doa kita kan. Tapi kalau hati dia lalai, maka tidak makbul. So kita kena ingatlah hati kita kalau kita nak doa kepada Allah, hati kita maknanya hati kita tu khusyuk dengan apa yang kita minta. Kan ada adab dia, okey? Kalau ada soalan, masuk je. Boleh tanya. Okey. Itu je yang daripada hadis ni. Okey, ada soalan? Okey, siapa tu? Azimah ya. Assalamualaikum Cik Zuraidi. Dengar jadi. Just a simple question insyaAllah. Yang pasal doa tadi kan. Okay, waktu belajar dulu is always like doa time after solat kan. But actually boleh ke macam anytime, anywhere, even like dia macam datang lintasan, kita macam terus dalam macam tadi Cik Zuraidi kata dalam hati kan. Terus in our mind or dekat hati kita macam, ya Allah tolonglah mudahkanlah kita nak present after this, atau kita nak jumpa kita punya boss after this kan. Is it considered as an official doa ke? Dia ada faham tak? Macam dah boleh kata doa tak? Walaupun bila solat, kadang kita terlupa nak minta benda tu. Macam kita cakap, ya Allah hari ni aku nak jumpa boss. Boleh tak mudahkan urusan supaya bos tak marah ke apa ke kan? Time solat kita lupa, tapi actually bila driving ke or bila nak start kerja je, kita teringat benda tu. Is it considered as an official doa ke ataupun it's not enough to say as a doa? Itu je insyaAllah. Okay. Terima kasih Azimah, soalan yang bagus. Dia consider as official doa. Doa ni mana-mana, di mana tempat doa. Dan Allah Ta'ala dalam hadis lain yang Nabi sebut, Nabi kata Allah murka pada orang yang tidak berdoa, tidak meminta kepada Allah. Sampai Allah kata Allah murka, Nabi kata Allah murka. Dan doa tu mana-mana minta. Dan dalam hadis lain saya boleh sebut masuk dia. Mintalah sekecil-kecil perkara. Contoh dalam hadis yang Nabi sebut tu, Nabi kata, kalaulah selipar dia putus ke selipar dia hilang, minta dengan Allah. Mana-mana kecil-kecil pun minta. So hadis tu syaratkan kita sebenarnya, kita minta doa sepanjang masa. Duduk kat rumah, macam tadi bagus Azimah yang bagi contoh tu kan, nak present kat bos, nak present atau apa-apalah dalam kehidupan dunia kita minta doa. Kenapa Allah Ta'ala, kenapa Nabi nak sangat manusia ni doa kepada Allah? Sebab memang Allah naklah manusia ni minta, sebab kita ni hamba Allah, dan sifat hamba Allah ni memang kita bergantung kita kepada Allah. Sebab Allah nak kita ni kebergantungan tu solid kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa-apa je, apa-apa saja dalam dunia ni yang kita rasa macam Allah, duit tak ada kan, minta dengan ya Allah, angkat je tangan minta. Kalau ada orang malu, sebut jalan hati kan, ya Allah tolonglah saya, ya Allah tak ada duit ni, ya Allah tolonglah. So nak jawab pada soalan Azimah tadi, betul. Doa ni pertama memang Nabi anjurkan kepada kita berdoa sepanjang masa. Nombor dua, Allah Ta'ala ni marah, murka, tak suka manusia, hamba Allah yang tak berdoa. So kita kena berdoa. Nombor tiga, kita kena ingatlah dengan daripada hadis ni kan. Dan Allah ni bila dia doa, Allah sebut kat sini, doa tu Allah tak kira dosa banyak mana. Sebab Allah Ta'ala nak hamba Allah ni bersifat seperti hamba. Dia tahu dia ada Tuhan yang boleh ampunkan dosa dia. Dan Allah kata, aku tak peduli. Maksud dia macam tu. So jawab soalan Azimah tadi, betul, doa sepanjang masa. Cuma ada tempat-tempat yang mustajab yang Nabi sebut. Macam tadi kan, dalam solat, dalam sujud kan, tapi bukan sujud akhir lah. Mana-mana sujud, ataupun kalau jadi imam, kalau kita solat sendirian dan sujud dalam lama-lama, mana-mana sujud kita berdoa. Itu tempat yang dekat dengan Allah. Nombor dua yang saya sebut tadi lah, ada tempat yang mustajab ni. Selepas Innaka Hamidum Majid dengan salam pertama, lepas tu ada mustajab lagi. Hari ni ada banyak tempat-tempat masa-masa yang mustajab. Masa khatib naik mimbar kan, lepas tu antara azan dengan iqamah, iqamah tu lepas asar nanti ada banyak tempat. Tetapi secara umumnya doa sepanjang masa, minta dengan Allah sepanjang masa. Semoga menjawab Azimah. Ya, terima kasih. Okey, sambung lagi. Hadis ke-10. Kita ada 20 minit lagi insyaAllah.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan pada Rasulnya. Dengan firman-Nya, wahai para Rasul, makalah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makalah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan keperluannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dimakbulkan? So Nabi beritahu, ni pun nak support daripada hadis tadilah, daripada summary yang saya buat ni sebenarnya, tidak makan makanan haram lah, tidak pakai pakaian haram kan. Nabi kata dalam hadis 40 juga, Nabi kata, orang ni, maknanya orang ni susah lah ni, maknanya dia kusut berdebu ni macam isyarat dia keadaan musafir kan. Keadaan musafir ni antara doa makbul, doa mak ayah makbul, antara doa yang makbul dan doa orang yang bermusafir. Ni siapa-siapa yang bermusafir mana? Ada tak orang obsession ni? Ada tak orang obsession dalam dia? Kalau orang bermusafir, dia berdoa sepanjang masa lah antara keadaan yang Allah makbulkan doa. Cuma dalam hadis ni sebutnya, keadaan kusut berdebu ni seolah-olah orang tu macam bermusafir, dan keadaan dia itu dalam keadaan yang Allah nak makbulkan doa dia sebab dia sedang bermusafir. Tapi dia bila dia angkat tangan, Nabi kata makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram, keperluan dia pula banyak benda yang dapat daripada benda yang haram. Lepas tu Nabi kata bagaimana Allah nak kabulkan doa dia, nak makbulkan doa dia? Maknanya tak makbul lah soalan tu. So antara sebab doa ni makbul, kita buang lah, kita ambil yang halal lah maksud dia. Makanan, semualah kehidupan kita insyaAllah. Tadi saya dah sebut dah. Okey, pergi ke hadis ke-19. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesuatu saat saya berada di belakang Nabi SAW, maka beliau bersabda, wahai anak anda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah, nescaya dia akan menjagamu. Jagalah Allah, nescaya dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Okay, Nabi sebut kalau nak minta dengan Allah. Jika kamu memohon pertolongan, pohonlah pertolongan kepada Allah. Nampak Nabi anjurkan kita, mana Nabi motivatekan umat Islam ni supaya kita minta kepada Allah sentiasa. Walaupun permintaan tu untuk kepada pertolongan kepada manusia kan, Nabi suruh juga minta kepada Allah, sebab Allah adalah pencipta kita kan. Kita nak minta apa-apa pun macam tadi kan presentation, kita minta dengan Allah supaya mudahkan urusan. Supaya orang yang kita nak hadapi nanti tu mudahkan urusan kita lah. Ketahuilah sesungguhnya jika suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, maka tidak dapat mereka memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, nescaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Hadis Tirmizi, hadisnya hadis hasan sahih. Yang atas ni maksud dia Allah beritahu, Nabi beritahu untuk bab doa tadilah. Kalau nak kita minta sesuatu, minta dengan Allah. Selipar putus, duit tak ada, apa-apa sajalah kehidupan kita ke macam nak. Kan kita baca doa kenderaan, semua permintaan kita kepada Allah. So, motivasi dekat sini, kalau boleh dalam kehidupan kita ni, kita minta semua perkara, bergantunglah kita kepada Allah. Dan kita tahulah kan, kita ni kerja dan kita ada duit kan. Cuma, ialah duit tu sebagai alat untuk kita dapat sesuatu. Hati kita kalau boleh, kita sentiasa minta dengan Allah. Walaupun duit dah ada kan. Walaupun kita boleh je bayar duit, dapat makan kan. Tapi dalam hati kita kalau boleh, kita letak, ya Allah, bagilah makanan yang baik hari ni, ya Allah. Kita sentiasa bergantung kepada Allah. Sebab bergantungan tu sebenarnya apa yang Allah nak ataupun Nabi nak suruh kita buat lah. Sebab nanti, bab ni juga pergi kepada benda yang syirik juga. Sebab kebergantungan kita kepada orang, sebenarnya adalah hadis lah dalam kehidupan Nabi dulu pun, maknanya bolehlah kita minta dengan manusia lain pertolongan. Cuma Nabi ajar walaupun minta dengan manusia lain, ada juga hati ni pun minta dengan Allah juga kan pada masa yang sama. Kita takut pergi kepada benda yang gaib, minta tolong pada benda yang gaib, tidak kepada Allah. Itu telah masuk dalam konteks syirik. Antara syarat tadi kan ya Allah nak ampun tu supaya kita tidak syirik. So ini kita kena jelaslah maksud dia. Pertolongan kita kepada Allah, kepada yang gaib hanya kepada Allah.
Kita tak minta kepada malaikat, kita tak minta kepada roh yang orang sudah mati, kita tak minta kepada wali-wali Allah, kita tak minta kepada sahabat Nabi. Kita tak minta kepada Rasulullah SAW, sebab Rasulullah pun dah wafat kan. Kita minta hanya kepada Allah, pada yang gaib, dan juga benda yang tak gaib ni kita minta dengan manusia lah yang hidup. Pada yang sama, hati kita minta dengan Allah. Hadis yang bawah ni sebenarnya cerita tentang takdir. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering ni sebenarnya ada hadis lain yang Nabi sebut tentang kejadian bumi, kejadian alam, dan antara benda yang Allah cipta, makhluk dia yang antara terawal dicipta adalah pena lah. Pen ataupun benda yang boleh tulis. So tulis ni dia tulis kita punya takdir. Dan maksud dia bila dah kering ni maknanya benda tu dah ditakdirkan dah. Tak ada dah. Ni Nabi sebut contoh lah kan. Orang datang untuk nak nanyakan kita tapi dah tertulis dah dalam takdir. Dia nak nanyakan kita pun, contohnya takdir tu tak dapat beri kesan apa-apa, dah tertulis dah. Takkan mengubah apa yang dah ditakdirkan kepada kita. Okey. Kepada hadis 24, saya ingat ni hadis last ni. Ada masa sikit boleh baca Saya baca dulu. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabb-nya Azza wa Jal, bahawa dia berfirman. Ini pun hadis kursi. Sekejap. So ni hadis kursi. Ni Allah berfirman kepada Nabi, dan bukan ayat Quran. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Okay, ingat tak apa saya sebut tadi? Awal-awal tadi kan Allah mustahil zalim. Maknanya Allah ni sangat adil. Kalau nak relate yang apa yang saya sebut tadi, perbezaan kita dengan non-Muslim kan. So kena ingatlah kat mana yang kita berat, yang kita terlepas pandang adalah dekat ujian tadi. So kita kalau boleh, kita nak kena cakna, nak kena tahulah supaya kita tidak syirik kan. Sebab syirik ni banyak kali Allah sebut dalam Quran, juga dalam hadis ni pun Nabi sebut tentang tidak syirik. Kalau kita tak syirik, pergi ke mahsyar nanti walaupun dosa kita banyak, dan memang pun dosa kita banyak. Memang saya dosa banyak. Kawan-kawan pun tak ada orang yang boleh kata dosa dia tak banyak, dosa dia banyak lah. Kita minta ampun, kalaulah kita terlepas pandang, tapi kita tidak syirikkan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa kita. InsyaAllah kita akan pergi ke syurga tadi yang gambar tadi kan. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Allah larang kita untuk kita zalim. Zalim ni lawannya adil lah kan. Maknanya adil ni, maksud zalim ni kita tidak letak pada tempat yang sepatutnya, sesuatu pada tempat sepatutnya. Itu zalim lah, maknanya fahamlah maksud zalim lah, saya tak terlalu perlu hurai lah. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Kita minta doa kepada Allah supaya Allah berikan hidayah. Ini bab doa juga. Nescaya aku akan memberikan kalian hidayah. Maknanya Allah Ta'ala bagi tahu kalau kita minta hidayah, Allah akan beri hidayah. Cuma tadi kan kita kata, apa syarat doa diterima? Hati yang tidak lalai kan. Saya bagi satu contoh yang mudah untuk kita. Macam saya sendiri pengalaman saya. Kalaulah kita solat kan, kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim kita baca tu dalam solat kita setiap hari tu, 17 kali sehari tu, banyak mana hati kita tidak lalai, ataupun banyak mana ada hati kita lalai. Daripada 17 kali sehari tu, kita over 17 kan. Berapa kali yang kita betul-betul khusyuk nak siratal mustaqim, hidayah Allah tu, siratal mustaqim tu, berapa kali kita betul-betul nak. Ataupun kita baca secara teori, baca panjang-panjang jaju-jaju, tak faham pun. Bila tak faham, tak ada apa, maksud dia kita tak termasuk dalam tadi doa yang hati yang lalai tu, Allah tak makbul. Cuma kalau kita boleh, mungkin selepas hari ini, kita baca surah tu kan, ihdinas siratal mustaqim tu, kita rasalah dalam jiwa, ya Allah, tunjuklah saya jalan yang lurus ni, yang tadilah hidayah bagi saya yang benar-benar apa yang Allah nak atas dunia ni. Sebab saya faham ujian saya ni ialah ujian yang boleh jadi terlepas pandang sebab kita dah lahir Islam kan. Bagaimana saya supaya saya tidak syirik? Bagaimana saya nak supaya Allah sebut dalam ayat yang tadi yang kita baca kat atas tadi kan, supaya saya mati dan kena Islam tadi tu. Maknanya kematian dengan Islam, mati tidak syirik lah. Bagaimana? Sebab kalau Allah ada banyak cerita tentang syirik-syirik ni, maksud dia potentially kita nak syirik besar lah. Kan? Sebab itulah dia punya hukum alam macam mak kita kan, duduk nasihat-nasihat banyak, jangan sokok. Maknanya potentially kita, probability kita nak masuk okok besar lah. Mungkin mak kita tengok keadaan tempat kita tu ramai orang yang okok kan, dia tak nak lah kita jadi banyak kali dia sebut. Sama juga Allah Ta'ala bila banyak dia sebut dalam Quran ni menunjukkan probability ataupun keberangkalian orang syirik banyak lah kan. Dan baca Quran ni pula bukan orang kafir,
orang Islam yang baca Quran. Kan? So kita minta kepada Allah, doa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah dalam solat tu, kita cuba hadirkan hati kita cuba minta dengan Allah supaya Allah berikan kita hidayah. Dan hidayah ni Allah kata, kalau lah kita minta hidayah, Allah akan bagi hidayah. Allahu Akbar besar. Maka hamba-Ku kalian semuanya kelaparan kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maknanya Allah bagi kita makan, majoriti Allah bagi kita makan, dan adalah yang Allah tak bagilah, macam dekat Afrika ataupun tempat-tempat perang kan. Maka mintalah makan kepada aku. Nampak Allah Ta'ala minta, so kita minta makan pun. Walaupun kita dah ada makanan, ada gaji, tapi kita minta juga, ya Allah, mintalah rezeki makan semua. Kita minta. Benda-benda macam ni kadang kita terlepas pandang. Sebab kita dapat makan setiap hari kan. Kalau kita tanyalah diri saya sendiri, berapa kalilah Zuraidi ni, dalam hidup awak ni Zuraidi, doa kepada Allah supaya minta makan. Dah makan setiap hari ni, daripada kecil tak pernah terlepas makan, kecuali bulan puasa je siang tak boleh makan kan. Berapa hari, tapi tak pernah lah maksud dia. Jadi Allah Ta'ala kata dalam hadis ni, mintalah makan pun. Nampak? Walaupun nak ceritanya sekecil-kecil perkara pun Allah suruh kita doa kepada dia. Nescaya aku berikan kalian makanan. Wahai hamba-Ku, kalian semuanya telanjang, tak ada pakaian. Kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepada aku, nescaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku. Inilah poin dia nak ceritanya. Allah Ta'ala ni rahmat dia sangat besar, dan dosa ni sebenarnya tidak ada nilai pun sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Melainkan dia nak kita ni supaya minta ampun kepada dia. Sebab Allah nak kita bersifat seperti hamba, bukan seperti tuan. Dan kita ni kebergantungan kepada Allah tu kena kuat, kena tinggi. Kan kalau kita bergantung banyak kepada Allah, telah kita mencapai syarat-syarat apa yang Allah nak kita buat sebagai hamba di atas dunia ni. Mintalah ampun kepadaku, nescaya aku akan ampuni, wahai hamba-hamba-Ku. Sesungguhnya tidak ada kemudaratan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana yang tidak ada manfaat yang kalian berikan kepadaku. Wahai hamba-Ku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalian manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, nescaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-Ku, seandainya sejak orang pertama di kalangan kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling derhaka di antara kalian, nescaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun juga. Maksud dia tak ada impact, tak ada efek apa pun Allah Ta'ala ni. Kita sangat-sangat beriman ke, sangat-sangat bertakwa ke, ataupun kita ni sangat teruk ke, banyak maksiat semua, kafir ke, tak ada impact apa-apa pun kepada Allah. Wahai hamba-Ku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di atas bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi. Secara hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Sebab tu kat sini anjuran kita, katalah kita kan nak minta dengan Allah. Kalaulah kita ni sajalah, saya melawak lah kan. Kita minta dengan Allah, katalah kita nak duit kan 10 juta ke 20 juta, 30 juta je. Minta aja dengan Allah, sebab nampak ni apa Allah kata. Tak ada apa pun kepada Allah Ta'ala, benda-benda dunia ataupun even benda akhirat pun bagi dia tak ada impact apa-apa pun. Dan Allah nak kita ni minta. Sebab Allah nak kita faham yang kita ni bersifat seperti hamba Allah. Macam tu lah maksud dia. Dan Allah sebut tak ada apa pun. Kalau Allah nak bagi pun, Allah kata, Allah buat analogi kan, kecuali bagikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Maknanya kalau buat nisbah kadar, ambil jarum setitik dengan lautan yang banyak tu, saya tak google lah benda ni. Tak ada pula, saya tak google tadi. Maknanya, ya Allah, maknanya 0.000. Maknanya negligible lah, tak ada apa pun. Tak ada makna, tak ada nilai pun bagi Allah Ta'ala. Cuma Allah ni, kalau tengok pada hadis ni, kita minta lah dengan Allah, kita minta lah doa dengan Allah kan. Apa-apa pun kita minta. Dunia, akhirat kita minta betul-betul. Sebab Allah nak bagi ni, macam tu lah maksud dia. Ya Allah nak bagi ni, kita minta macam tu. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang menemukan selainnya, yakni kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Dia tak dapat kebaikan, dia jugalah yang bersilap lah. Maknanya, kalau tengok pada sini, Allah dah bagi dah ruang, ataupun macam LOA yang besar kan, kau minta je aku bagi. Awak minta je saya bagi. Duit banyak kan, mintalah minta. Kita je yang tak minta, maka rugi, sangat-sangat rugilah kita sebagai hamba Allah untuk kita tidak minta. Jadi, saya ingat ni hadis yang last.
Okey, ada soalan kalau ada lah. Cuma sebagai penutup, sebelum kita baca tasbih kafarah ni, secara ringkasnya hadis yang saya baca ni sebenarnya nak suruh kita ni supaya sentiasa dalam keadaan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Dan bab-bab adab semua tu dia penting, yang terpenting adalah kita minta kepada Allah. Nombor dua, kita belajar mana tempat-tempat yang mustajab kita nak minta. Tapi jangan tutup yang pertama tadi, jangan kita kurangi yang pertama tu. Maksud dia, walaupun kita ni banyak maksiat, walaupun kita ni kadang-kadang macam-macam lah kan buat dosa itu ini, kebergantungan kita kepada Allah, kebergantungan tu maksud dia adalah kita doa minta dengan Allah tu, bukan maksud doa ni dalam keadaan yang formal je kan, duduk saja dalam hati sebut Allah, nak minta ni Allah, kalau boleh ni mintalah ya Allah, bagilah saya ya Allah, bagilah saya, ataupun apa-apalah kan. Ada nak minta kerja daripada rumah dah kan. Kita minta dengan Allah kan, minta dengan Allah. Allah, bahaya ni ya Allah, COVID banyak kan. So apa-apa yang ada dalam diri kita ni kalau boleh, biarlah kita bergantung kepada Allah. Biarlah kita apa-apa saja kan, dengan hadis yang Nabi sebut tu, yang selipar putus pun kita minta dengan Allah. Kalaulah kita boleh capai keadaan tu kan, maksud dia seluruh kehidupan kita. Ada yang kita baca zikir pagi petang tu kan, kita sebut biar Allah aturkan hidup kita kan. Kita dalam konteks itulah, bila kita minta dengan Allah, maknanya Allah yang akan aturkan hidup kita. Ya, musibah ke tak musibah pun, semua yang Allah aturkan. Tapi hati kita ni sentiasa bergantung, pegang kepada Allah sekuat-kuatnya. Dan kita tahu kehidupan ni sebenarnya ujian untuk kita. Allah berikan pahala supaya kita selamat di mahsyar nanti, insyaAllah. Okey, kalau ada soalan, ada 3 minit lagi. Kalau ada apa-apa nak share, tak saya, kita tutup sesi pada hari ini, insyaAllah. Saya baca tasbih kafarah. Tak ada so saya bacalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hadir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih.